صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan pada kita untuk kita berada di majlis ilmu yang mulia ini. Pada pagi ini penganjur dan penaja majlis kita ialah Puan Nuraini daripada Kuala Lumpur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berada di bawah tajuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya betulkan, penganjur kita adalah Puan Nuraini daripada Melaka. Suami pimpin aku ke syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki ialah merupakan pemimpin kepada orang perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang laki-laki ialah pemimpin kepada orang-orang perempuan. Maka di atas sifat diri seseorang laki-laki itu pemimpin kepada orang perempuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina. Di atas sifat orang laki-laki pemimpin pada orang perempuan, maka sebagai seorang pemimpin, yang pertama sekali dia mesti ada satu vision, matlamat yang dia nak capai.
Ni kalau seseorang tu ialah seorang pemimpin. Apa dia matlamat yang dia nak capai tu? Matlamat yang dia nak capai sebagai seorang pemimpin ialah menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka. Tidak ada satu misi yang paling besar melainkan untuk menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Neraka ni Allah sifatkan dengan alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka ni kita tak pernah tengok, tapi Allah sifatkan untuk kita renung dan mengambil iktibar. Kata Allah, neraka ni penjaganya ialah malaikatun ghilazun shidad, malaikat yang sifatnya ghilaz, keras, shidad, bengis, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat tak reti nak menderhaka kepada Allah, dan sifat mereka ialah sentiasa patuh kepada semua perintah-perintah Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Untuk memberi gambaran bagaimana malaikat yang jaga neraka ni, neraka ni yang jaganya ialah malaikat yang bernama Malik Zabaniyah. Dialah merupakan ketua kepada semua para malaikat yang jaga neraka. Nak habaq kata malaikat ni dahsyat. Kalau dia masuk ke dalam neraka, bismillahirrahmanirrahim, kalau dia masuk ke dalam neraka, api neraka akan mengelak, sebab dia tersangat panas dan terlebih panas daripada api neraka. Tu bayangkan malaikat yang jaga neraka. Satu masa Nabi kita SAW dibawa untuk menziarah dan melawat neraka dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesampai Nabi di neraka, Nabi langsung beri salam kepada Malik Zabaniyah yang jaga neraka. Bersama dengan Nabi ialah malaikat Jibril alaihi salam. Ketika Nabi memberi salam kepada dia, dia jawab salam tapi tak senyum. Muka Nabi berubah. Jibril tengok dan kata Jibril alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kamu jangan rasa apa. Kamu jangan rasa apa. Dia tak senyum pada kamu. Karena kata Jibril alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, dia ni tak pernah senyum sejak Allah mencipta dia. Kalau dia pernah senyum, dia dah senyum pada engkau. Tu Malik Zabaniyah. Jadi itulah sedikit gambaran terhadap neraka yang Allah Subhanahu wa taala suruh setiap para suami menjaga ahli keluarganya daripada api neraka. Jadi bila terjaga daripada neraka, maka kita akan masuk syurga, insya-Allah. Sebab itu satu orang sahabat Nabi bernama, Allahumma salli ala sayyidina Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman ni dia pelik sikit pada orang lain. Orang lain selalu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa kalau aku buat aku masuk syurga? Tapi Hudzaifah ni tanya, ya Rasulullah, apa aku buat aku masuk neraka?
Ketika itu para sahabat tanya dia, hang pelik sikit soalan hang. Orang tanya apa kalau buat masuk syurga, tapi hang tanya apa kalau buat masuk neraka. Pasal apa? Dia kata macam ni, bila mana aku tahu benda tu kalau buat masuk neraka, aku tak buat. Kalau aku tak buat, aku masuk syurga. Tu dia point dia. Jadi bila mana kita menjaga diri daripada neraka, maka insya-Allah kita akan masuk syurga. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja suami besar. Dia punya vision dia nak bagi keluarganya semua masuk syurga. Dia punya misi dia ialah untuk menyelamatkan keluarga daripada api neraka. Sebab tu satu orang suami yang pertama sekali isteri dia. Isteri ialah amanah pertama sebelum menggalas amanah kedua, iaitu anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana satu orang suami jadi suami pada satu orang isteri, yang pertama sekali dia mesti letakkan ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, listkan ataupun bagi tahu, hak ni jangan buat, hak ni jangan buat, ni jangan buat, ni jangan buat. Kalau buat hak ni abang tak suka. Jadi maknanya isteri kena prihatin perkara yang suami dia tak suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak list, lalu kehidupan. Bila isteri buat satu yang suami tak suka, dia kena abang, ini abang tak suka. Dan satu orang suami tak boleh tak bagi tahu yang dia tak suka. Dia mesti kena bagi tahu yang dia tak suka. Sebab kalau isteri buat yang dia tak suka, maka tempat neraka isteri ialah di dalam neraka. Satu orang mainlah, dia jumpa Rasulullah. Bila dia main jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung dia kata, Rasulullah, saya nak cium tangan Rasulullah. Nabi buka tangan macam tu. Nabi bukan setua tangan untuk disalami, tapi Nabi buka tangan macam tu. Dia pun kucuk tangan Rasulullah. Lepas tu dia kata, Rasulullah, saya nak kucuk dari Rasulullah. Dia panggil baina ni, di antara dua kening ni. Dia pun kucuk dari Rasulullah. Nabi bagi. Seterusnya masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata, seterusnya dia kata, Rasulullah SAW, saya nak cium kaki Rasulullah. Nabi bagi juga. Dia cium kedua kaki Rasulullah. Kemudian dia kata, Rasulullah, saya nak sujud pada Rasulullah. Nabi kata, tu tak boleh. Kalau boleh seseorang sujud pada seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku dah perintah dan suruh setiap isteri sujud kepada suaminya. Tapi tak boleh. Sujud hanya kepada Allah saja. Nah, abang apa? Nah, abang kata, besarnya kedudukan seorang suami pada seorang isteri. Sampai Nabi kata, kalau boleh seseorang sujud pada seseorang, aku dah suruh para isteri sujud pada suami mereka. Tingginya kedudukan suami. Sebab itu, main satu orang perempuan jumpa Rasulullah. Bila perempuan ni main jumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, wasiatkan saya, nasihatkan saya. Nabi kata, hang ada suami? Ada, Rasulullah. Balik khidmat dengan dia. Kerja tu balik khidmat dengan dia. Dan Nabi kata, fa innahu naruki wa jannatuki, sebab dia ialah neraka hang ataupun dia syurga. Maka sebab itu setiap isteri yang patuh pada suami, dia akan masuk syurga kalau dia diredai oleh suami dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana isteri yang akan masuk syurga ni?
Yang pertama Nabi kata idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu tengok kepada dia, menggembirakan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama sekali. Kalau suami tengok dia, senang hati, seronok. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi yang pertama sekali, tentulah isteri ni pandai bersiap, pandai kebah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pandai ambil hati suami. Yang kedua, Nabi kata idza amartaha ata'atka. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu suruh dia, dia patuh pada kamu. Dia tak ingkar. Betul orang perempuan, anak-anak gadis, kalau dah berkahwin, masalah Sayyidina Muhammad, jadi rebutlah peluang untuk bertakhta di hati suami. Sebab kita masuk syurga dengan sebab tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena bagi seronok, kena bagi suami suka, kena bagi dia redha. Allahumma salli ala Sayyidina. Mudah je orang buat. Tapi kata saya lah mudah, sebenarnya susah. No? Sebab kita nak taat dekat orang yang kata-kata sama macam kita. Dia bukan tok guru kita. Dia bukan ayah kita, dia suami kita. Yang kita anggap sama level, contohnya. Dia orang perempuan tu, kadang-kadang bila dia marah, ni dalam drama tu tunjuk kita masyarakat, dia marah suami dia, dia terlupa kata dia marah dekat siapa. Dia marah tu, dia bukan marah dekat siapa-siapa, suami dia, syurga dia ataupun neraka dia. Allahumma salli ala sayyidina. Dia kata, kecil aku tengok hang. Marah sungguh tu. Bahasa macam nak kutip-kutip, macam nak ribut-ribut. Itu ayah. Kat siapa marah tu? Suami, syurga kita ataupun neraka kita. Dia bukan anak kita, dia suami kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka wajib suami mengajar isteri dia, patuh pada dia, ajak dia, bimbing dia. Suami ni pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada perkara di tempat yang dia kena marah, dia kena marah, tapi masih lagi dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Jadi Islam, soalan Sayyidina Muhammad menggariskan, kalau seorang tu nak didik isteri dia, kalau isteri dia ingkar, yang pertama sekali pisahkan tempat tidur. Soalan Sayyidina, apa? Abang tidur dulu. Perempuan ni kalau dia betul dia isteri yang soleh, dia kalau tidur lah tu. Faham? Tak boleh tidur. Kalau dia betul solehah. Kalau dia tak solehah, silakan abang. Abang tidak luak. Tidak luak lagi luak pun tak apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu terlibat bini lah tu. Terlibat bini lah. Kalau duk taruh jadi bini lagi, dia makin derhaka. Jadi melayakkan dia untuk masuk neraka. Satu kalau macam tu, cari hak lain lah. Dia pun cari hak lain lah yang sesuai dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang ketiga, sifat isteri yang akan masuk syurga ni, iaitu bila mana kita tak ada, dia jaga harta kita. Masalah sini. Bahkan kalau dia nak sedekah, orang minta sedekah, dia tak boleh sedekah tu. Mereka orang minta sedekah, mana kan dapat kebenaran suami dulu.
Nak telefon, abang, ni orang minta sedekah memang kita ni. Ni orang minta sumbangan ni. Boleh tak bang? Nak bagi berapa? RM5. Bagi RM2 dah. RM2 dah. Pasal dia bagi RM2 lah. Sebab kalau duit tu hak dia, hak suami. Tapi kalau duit isteri sendiri, tak ada isu. Bagilah banyak mana nak bagi pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka seorang suami yang baik ialah seorang suami yang menjadikan tujuan hidupnya ialah untuk menyelamatkan ahli keluarganya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, suami ni dia kena bimbing isteri. Dia kena jadi macam guru besar di sekolah, yang membimbing guru-guru besar. Saya tengok waktu kami di sekolah dulu, guru besar kami di Mata Mahmud, Ustaz Bakar Kasim. Saya pengurusi Badan Dakwah Mata Mahmud ketika tu. Kawan saya setiausaha Badan Dakwah Mata Mahmud ketika tu, Ustaz Saiful. Bila kami nak buat program, kami kena buat surat. Buat surat, memohon menggunakan masjid, menggunakan kelas. Maknanya diajak dalam persatuan buat surat. Diajak berpersatuan. Itu kepentingan berpersatuan. Bila kita ada persatuan, kita reti nak memimpin. Bila mana kita dah keluar daripada sekolah esok, nak memimpin masyarakat tu, kita reti kena belajar memimpin di sekolah. Jadi kawan saya ni bila buat surat hantar kat pengetua, dia bulat, ni tak kena ni, bukan perkataan ni tak betul, dia kena macam ni, dia bulat. Kadang-kadang dia garis, ni tak kena, ni kena buat lain. Zaman tu bukan zaman komputer, zaman typewriter kan. Nak kena ambil kertas baru, start daripada awal balik, tak silap pula, silap ambil liquid pula, ambil liquid hembus pula. Zaman lah, kalau zaman lah mudah kan, tak print lagi. Masalah kalau printnya delete print, Allah, buat pula, kalau salah pula kena buat lagi, sampai berkali-kali. Itu dia panggil bimbing. Allahumma salli ala sayyidina, bimbing sampai dia jadi satu orang setiausaha badan yang sangat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya contohnya, kami dibimbing. Yang bimbing saya secara rapat ialah Ustaz Husin Yusof, guru pengelola Badan Dakwah Mata Mahmud ketika tu, almarhum. Semoga Allah melapangkan kubur dia dan Allah muliakan dia di alam sana, amin. Ustaz Husin ni, soalan Sayyidina Muhammad, kalau dia nak pergi mana-mana, dia bawa anak murid. Dia bawa, dia ada kuliah ke, ada usrah, dia bawa kita pergi. Dia bawa anak murid. Sagi ni dia kata, entah bagi tazkirah on the spot. Allahumma salli ala sayyidina. Tu didikan dia. Alhamdulillah, didikan dia, insya-Allah. Kalau 7/4 orang suruh saya ceramah, insya-Allah boleh, sebab didikan. Dan saya tengok guru saya, ni juga ni pendidik kami, Ustaz Ni'mat Yusof, Ustaz Fadlin Nur. Mereka berceramah, mereka tak padam, mereka tak ada teks. Kadang kita nak ceramah, kita kena tulis dulu poin-poin, buat tak ada. Jadi kami belajar daripada murabbi kami, maknanya Salah Sayyidina Muhammad. Semua kena di sini, kena ada di sini. Kalau tak ada di sini, dia panggil al-ilmu fil kutub la fis sudur.
Ilmu dalam kitab, bukan dalam dada. Ni kena spare. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi maknanya semua tu didikan. Seorang isteri yang baik ialah yang mendapat didikan suami. Orang perempuan ni kalau dapat suami yang tak baik, tak baik. Contoh ni, macam mereka ni pakai tudung labuh ni. Kalau dapat suami yang tak kisah ni, dia keluar esok ni dia pakai tudung hak labuh ni, esok dia pakai tudung hak tak labuh dah. Ataupun dia ikut orang. Allah semua. Ni tudung sangkut ni. Lin. Ada tudung sangkut tak? Ni sangkut tudung ni. Sangkut tudung, bertubuh apa? Berpin, bukan pin tu gambar bunga-bunga tu. Kerongsang, kekersang. Kerongsang, bu. Maknanya naik action juga. Saya dia kata, nampak bodoh sangat lah pakai tudung macam ni. Boh lah, orang sangkut-sangkut sikit. Dia pun ikut suami dia. Sedangkan Rasulullah Sayyidina Muhammad pakai tudung ni bukan nak menarik perhatian. Kalau macam tu nak tarik perhatian orang, tu tak kena. Ada satu orang tu, dia ni waktu sekolah dia ratu. Tak ratu. Waktu sekolah ratu. Lepas tu dia belagak lah, orang kata dia ratu. Lepas tu dia kata, aku siapa nikah aku esok mesti orang kaya. Tak kaya, tak main lah. Buat kemah. Akhirnya tu dapat betul tindak orang kaya, dapat kontraktor, duit banyak. Tapi dia baru dah berjumpa, naik kereta ni berkeli renah dengan kontraktor tu. Isu kecil-kecil lah. Pasal orang tu tak ada ilmu. Dia ada ilmu, kontraktor suami dia tak ada ilmu. Satu hari naik kereta. Naik kereta tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengarlah kuliah agama Radio Kedah berapa? Kedua. Seorang ustazah tu Sayyidina Sayyidina Muhammad ceramah. Dia kata kita ni kalau orang buat jahat kat kita, jangan balas jahat, balas baik. Tiba-tiba suami dia kata, ada ke pula? Bila ada ke pula, dia kata, macam tu lah bang, kita kena buat. Ceramah akhirnya jadi medan ceramah. Pa. Sampai saya nak kena damaikan budak. Nak cerita tu. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kalau suami tak ada ilmu nak bimbing macam mana? Ni muslimat turun rumah kena pakai stokin. Sebab aurat muka dengan tapak tangannya. Tu kalau suami, kalau isteri tak comel. Kalau isteri comel kena pakai pula. No? Kalau orang tak macam mana isteri comel. Sat orang tengok. Tengok isteri kita orang boleh tengok. Tu kalau sampai ke peringkat tu orang kenan, kena pakai pula lah. Tapi kadang-kadang terbalik kurang. Tak terbalik kurang. Hak mudah hak comel tak pakai pula. Hak tu hak tak comel dah pakai pula. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu suami yang mendidik. Tak boleh nak pulang rumah kena pakai stokin. Sebab kaki tu aurat. Kalau isteri dia bijak, dia tanya, abang kalau tak pakai stokin boleh tak? Kalau suami dia bijak, suami dia kata boleh. Pakai kain bagi labuh sikit. Macam Puteri Diana. Dia pernah tengok Puteri Diana kahwin, dia panjangnya dia punya baju dia. Tapi kalau pakai tudung, kalau pakai kain labuh, heret habis. Heret habis berarti ayam pohmo tu heret habis lah. Tapi biar pakai stokin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia biar, dia panggil dayus. Kalau dayus, Nabi kata ad-dayusu la yadkhulul jannah.
Dayus tidak akan masuk syurga. Mana tak boleh tengok bini, tak berani, tak boleh nak betul isteri, takut kena semok dengan isteri pula, ataupun takut dia mengajuk, suami itu takkan masuk syurga pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya peranan suami membimbing isteri ke syurga sangatlah banyak. Maksudnya kerja banyak kerja nak kena buat. Kalau tak betul nak kena tegur, salah tegur dia merajuk. Nampak macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena sabar. Jadi sebab itu, seseorang yang nak berkahwin, dia mesti set ke dalam minda dia. Misinya ialah menyelamatkan isteri dan keluarga daripada api neraka. Visinya nak bagi semua masuk syurga. Kalau tak ada tu, silap-silap hari bulan, bukan isteri pergi terjun neraka, dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka tak mudah sebenarnya seorang tu bila mana dia berkahwin. Perkahwinan adalah satu amanah. Perkahwinan ialah satu progres untuk memasukkan semua ahli keluarga kita ke dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti suami isteri ni kena pakat. Hak ni tolong hak ni tolong hak ni. Isteri tolong suami, suami tolong isteri. Sama-sama pakat nak masuk syurga. Tengok salah, kena tegur, kena nasihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat sekat tu dulu untuk saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sallallahu sayyidina Muhammad melimpahkan taufik dan hidayah pada kita semua, sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berjaya untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Panggil Hamzah. Tenang gerak. Tak lain lah kita. Saya